Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimukumullah, yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu sekali lagi atas izin, rahmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah di atas ruang dan peluang yang Allah kurniakan kepada kita semua. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan 4 surah. Yang pertama adalah surah Yasin. Kemudian kita akan membicarakan tentang pembukaan dan penutupan ayat-ayat dalam surah As-Saffat. Kemudian kita terus kepada surah Sad dan kita akan tamatkan dengan surah Az-Zumar. Jadi kita lihat pada nota yang telah pun diletakkan di Telegram dan juga beberapa grup WhatsApp, saya telah membuat pengedaran nota. Okey, jadi kita pergi terlebih dahulu kepada surah Yasin. Kita semua sudah sedia maklum bahawa surah Yasin ini merupakan surah yang turun sebelum hijrah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah Yasin, surah yang mengandungi 83 ayat. Mengapakah surah ini dinamakan Yasin? Apakah pengertian daripada perkataan Yasin? Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk kembali pada nota, pada modul yang bertajuk nama dan tema surah Yasin. Tujuan surah Yasin untuk pengulangan, untuk mengingatkan kembali 83 ayat surah Yasin ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita, Allah Taala nak membuktikan bahawa Allah ini berkuasa. Allah berkuasa untuk menghidupkan dan membangkitkan manusia di hari akhirat. Ini adalah tujuan bagi surah Yasin. Jadi sesiapa yang telah mengikuti pada sinopsis juzuk yang ke-22 ataupun telah mengikuti modul nama dan tema bagi surah Yasin, tuan-tuan dan puan-puan telah pun jelas di sebalik ayat-ayat yang menuju kepada tujuan surah Yasin. Jadi surah Yasin ini temanya tentang hari akhirat, tetapi ia banyak merujuk kepada bagaimana Allah itu membuktikan bagaimanakah Allah itu mampu untuk menghidupkan manusia setelah mati dan dihidupkan kembali di hari akhirat. Jadi itulah sedikit sebanyak penerangan ringkas bagi surah Yasin. Kita terus kepada perbincangan kita yang utama, iaitu kita ingin melihat
bagaimanakah susunan ayat-ayat di dalam setiap surah di dalam Al-Quran. Kenapa kita perlu mempelajari maklumat seperti ini? Bagi membuktikan Al-Quran ini ia disusun dengan baik, bagi membuktikan bahawa susunan ayat-ayat Al-Quran itu sempurna, tidak ada pertentangan, tidak ada sebarang kekurangan, maka dengan kita mempelajari susunan pada pembuka dan penutup, kita mendapati pembuka dan penutup mempunyai perkaitan, mengukuhkan di antara satu sama lain. Apatah lagi ayat-ayat yang berada di tengah-tengah selepas pembuka ataupun sebelum penutupan surah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita lihat kepada pembukaan surah Yasin, kita terus kepada ayat yang kedua. Jadi kalau kita sampai kepada ayat yang kedua surah Yasin, kita diberitahu oleh Allah menerangkan tentang Al-Quran, tentang Al-Kitab, tentang Al-Quran. Kita dah sampai kepada surah yang ke-36. Kita dah masuk pada juzuk yang ke-22. Bahkan surah Yasin ni dah masuk juzuk 23. Kita sentiasa menemui pembukaan surah-surah di dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang Al-Quran. Walaupun kita boleh kata dalam 98%, kalau setakat sampai ayat yang ke surah ke-36. Dan kadang-kadang Allah mulakan dengan hari kiamat. Jadi dia ada perkaitan. Ini menunjukkan bahawa kepada kita baca Quran, Allah tekankan pasal Al-Quran. Kita yang tadarus, kita yang nak khatam Quran ni, bukan maksudnya Allah kata khatam, dah habis. Tak. Tapi Allah mengulang-ulang tentang Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Jadi dalam hidup manusia ni, seorang yang mukmin dia tak boleh lepaskan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Pada membacanya, pada memahaminya. Okey, kita tengok pada pembukaan ayat yang kedua. Kenapa kita pilih ayat yang kedua jadi pembuka? Kerana pada ayat yang pertama, Allah memulakan dengan huruf hijaiyah. Dengan huruf ya, dengan huruf sin. Jadi kita terus pergi kepada ayat 2. Jadi ayat kedua ni Allah membuka dengan menerangkan. Cara Allah terangkan tu sangat menarik. Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Yang Al-Quran itu cirinya, sifatnya adalah Al-Hakim. Al-Hakim maksudnya yang penuh dengan hikmah. Itu pada ayat yang kedua. Jadi pembukaan surah Yasin cerita tentang Al-Quran, yang sifat Al-Quran itu adalah Al-Hakim, yang hakim. Kita tengok ayat dia untuk membuktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal Qur'anil Hakim. Demi ini sebab huruf wa, demi Al-Quran yang Al-Hakim, yang penuh hikmah. Jadi kalau nak mencari hikmah hidup, ada di dalam Al-Quran. Nak mencari apa pun kebaikan, manfaat, faedah, maka ia ada di dalam Al-Quranul Karim. Kerana Allah menerangkan, sampaikan Allah bersumpah lagi dengan Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Itu pada pembuka. Apabila kita baca kepada penutup, kita ambillah ayat yang ke-69 daripada 83 ayat. 69 ni kita boleh katakan ia dah sampai kepada penutup. Sebab kalau kita baca surah Yasin ayat 2 ni, dia berada pada muka surat yang ke-440. Jadi apabila kita masuk kepada ayat nombor 69, kita dah masuk juzuk yang ke
23. Ayat 69 ni dia dah masuk juzuk yang ke-23. Kalau ayat 2 tadi juzuk yang ke-22. Okay, jadi ayat 69 ni dia berada pada muka surat 444. Maknanya ayat nombor 69 ini dia adalah dua muka surat yang terakhir. Maksudnya kalau muka surat terakhir surah Yasin adalah muka surat 445. Tapi ayat 69 ni dia berada pada muka surat 444. Jadi kita boleh katakan dia termasuk kepada penghujung kepada surah Yasin. Jadi ketika kita baca ayat nombor 69 dan muka surat 444, kalau kita tengok Al-Quran, pada dua baris yang terakhir kita akan mendapati Allah mengulangi lagi tentang Al-Quran. Kita akan belajar salah satu cara kita nak menekankan sesuatu isu, salah satu kaedah untuk mengukuhkan sesuatu perkara, kita akan mengulang. Ulang. Ulang ni sebenarnya adalah untuk mengingatkan. Kerana kita ni, sebab fungsi Al-Quran memang untuk mengingatkan kita. Kalau kita tak diingatkan, mungkin kita lupa, mungkin kita lalai. Jadi Al-Quran menggunakan pendekatan mengulang. Pada pembuka dah cerita dah pasal Quran, pada penutup pun cerita juga pasal Al-Quran. Tetapi walaupun berlaku pengulangan, tetapi Allah menekankan, menambah perkara yang lain bagi Al-Quran. Jadi ayat nombor 69, Allah kata Al-Quran itu dia mubin. Mubin ni adalah yang jelas, yang terang, yang nyata. Kita baca ayat nombor 69. Kalau kita nak tahu seperti yang kita nyatakan dekat penutup ini, jadi kalau kita baca ayat nombor 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Allah mengatakan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberitahu bahawa Al-Quran yang Nabi sampaikan, yang Nabi dapat, bukanlah syair. Yang mana kata Allah, syair itu Nabi tak layak pun, tak patut pun belajar syair. Jadi kalau kita nak ikut Nabi, maka kita kena pandai Al-Quran. Bukan kita pandai bernyanyi, kita pandai bersajak, kita pandai berpindah. Apa sajalah yang bukan daripada Al-Quran. Bukan tak boleh. Tetapi kita kena ikut wahyu itu. Lepas tu Allah menerangkan, kalau Al-Quran itu dia bukan syair dan tak patut pun Nabi belajar syair, maka Allah mengatakan apa sebenarnya yang Nabi dapat dari Allah itu? In huwa illa zikrun. Apa yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain hanyalah zikrun. Zikrun ini maksudnya adalah peringatan. Peringatan ataupun zikr. Zikr itu adalah ialah topik-topik yang Allah nak ingatkan. Jadi Al-Quran ini fungsinya adalah untuk peringatan, untuk mengingatkan manusia. Dan Allah menerangkan peringatan itu, kata Allah, wa Qur'anun mubin, dan dia merupakan Al-Quran. Kita sebut tadi Quran yang apa? Mubin. Quran yang nyata, jelas ayatnya. Jika difahami, dipelajari, jelas maksudnya. Yang kita tak nyata, yang kita tak jelas maksudnya, sebab kita tak nak mempelajari macam mana nak memahami ayat tu. Sebab tu kita kata, saya tak fahamlah Quran. Tapi Quran kata, Quran itu mubin, dia nyata, dia jelas. Al-Quran dia jelas. Haram-haram, halal-halal. Boleh-boleh, pada tak boleh. Al-Quran menerangkan. Itu sifat Al-Quran. Jadi kalau kita gabungkan pembuka dan penutup, kita dapat belajar Allah mengingatkan kita tentang kepentingan Al-Quran. Jadi kalau dah habis Ramadan, janganlah tinggal Al-Quranul Karim. Kerana di dalam Al-Quran, Allah menerangkan tentang Al-Quran. Diulang pada pembuka dan penutup. Jadi Allah Ta'ala nak tarik kita ni supaya terimalah Al-Quran.
peganglah hidup kamu dengan Al-Quran, rujuklah Al-Quran, maka Allah menerangkan dua sifat Al-Quran. Sifat pertama pada pembuka Al-Hakim dan sifat kedua Al-Quran pada penutup iaitu Mubin. Jadi kita dapati pembuka dan penutup ia mempunyai perkaitan. Cantik Allah menyusun pada pembuka dan penutup. Baik, kita pergi kepada bentuk yang kedua. Apabila kita melihat bentuk yang kedua pada pembukaan surah Yasin, Allah kita terus pergi kepada ayat yang ke-6. Kalau kita melihat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Allah menerangkan tentang fungsi Al-Quran dan juga peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran. Jadi dekat pembukaan ayat 6 Allah menyebut bahawa tugas Rasulullah yang menerima Al-Quran yang hakim tu adalah untuk memberikan peringatan, memberikan amaran, menakut-nakutkan kaumnya. Kenapa perlu ditakutkan kaumnya? Kerana memang kita tahu zaman waktu Nabi diutuskan memang penuh dengan kesyirikan. Jadi Allah turunkan Al-Quran yang penuh dengan hikmah, yang mubin, maka Al-Quran itu, maka Nabi pun ditugaskan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi kalau kita lihat pada ayat nombor 6, kita akan jumpa perkataan peringatan. Allah kata, litunzir. Litunzir. Perkataan litunzir, itulah peringatan. Dia panggil indar. Litunzir, iaitu al-inzar. Supaya engkau memberikan peringatan kepada siapa? Qauma. Kepada kaum. Jadi kalau nak tengok warna biru tu dia sama dekat saya warnakan ni. Litunzira qauma. Supaya engkau memberikan peringatan kepada kaum. Manusia yang ada di zaman Nabi itu. Dia panggil kaum dia. Sebab Nabi kan orang Arab Mekah. Maka dia bagikan kepada orang Arab pada ketika itu. Memberikan peringatan kepada kaum. Okey, kenapa peringatan tu perlu? Kerana mereka ni dah lama dah tak datang kepada mereka Rasul. Sebab itulah mereka lupa tentang sebenarnya mereka perlu buat apa. Kenapa telah lama tidak diberikan peringatan? Kerana penduduk Mekah, mereka pernah didatangi oleh Nabi Ibrahim. Pernah dihuni Mekah itu oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi setelah bertahun-tahun, beratus tahun, maka Allah pun menghantarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ditugaskan memberikan amaran, mengingatkan kaumnya. Dengan apa? Dengan Al-Quran yang hakim. Itu ayat 6. Jadi kalau kita baca ayat yang ke-7, ayat ke-7. Kalau kita baca dekat penutup, kita ambil ayat 70. Ayat 70, dia dah berada pada muka surat yang terakhir bagi surah Yasin. Dia berada, dia masih lagi ayat last sekali dekat dua muka surat yang terakhir, ayat 70. Okay, jadi kalau kita baca ayat 70 surah Yasin, Allah ulang balik isu tentang peringatan. Pembuka ayat 6 peringatan, penutup peringatan. Kenapa Allah Ta'ala sebut dua tu? Dah pembuka dah cerita dah tadi, penutup pun cerita. Sebab itu kaedah mengulangi, diulang-ulang kan bagus untuk mengingatkan. Ini adalah kaedah Allah Ta'ala. Tetapi Allah susun ayat tu bukan ulang benda yang sama. Dia ulang benda sama. Tetapi yang sama tu ada perbezaan dia yang lain. Penambahan maklumat, pengukuhan maklumat. Jadi di ayat 70, Allah kata peringatan juga. Tapi peringatan ini umum. Kalau tadi
peringatan untuk kaumnya pada ketika itu. Tetapi ayat 70 peringatan kepada mana-mana orang Islam yang hidup, mana-mana bukan Islam saja, siapa-siapa manusia yang hidup, maka Al-Quran itu digunakan untuk memberikan peringatan. Sebab tu Rasul ni diutuskan oleh Allah kepada semua manusia. Bukanlah orang Arab Mekah saja. Tetapi ajaran Rasul, Al-Quran yang Allah turunkan adalah untuk memberi peringatan kepada semua manusia yang hidup. Jadi dekat sini kita mendapati apabila kita gabung pembuka dan penutup, maka Allah mengatakan Nabi ini ditugaskan memberikan peringatan kepada kaumnya dan juga kepada orang lain yang hidup. Jadi kita bacalah ayat nombor 70. Kita dapat ayat nombor 70, Allah mengatakan liyunzira. Liyunzir. Sama tak macam tadi? Litunzir. Ayat 6 kan litunzir. Kalau yang ni liyunzir man kana hayya, supaya dia memberikan peringatan kepada orang yang masih hidup. Isu sama tentang al-inzar, tapi penambahan maklumat dia Allah kata umum untuk man kana hayya. Man kana hayya maknanya orang yang masih hidup. Di sini menunjukkan Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Tapi ada manusia masa hidup, dia tak nak dengar Al-Quran, dia kurang mendengar, kurang membaca. Tetapi ketika dia mati, dia minta pula orang hidup bacakan untuk dia yang telah mati. Ini kan terbalik dengan surah Yasin. Sedangkan surah Yasin memberitahu Al-Quran untuk orang hidup. Sepatutnya dibacakan Quran kepada orang yang masih hidup. Tapi masyarakat kita tak semualah. Okey? Quran itu kadang-kadang hanya hidup ketika orang mati baru baca. Sepatutnya Quran ini dia dibacakan selalu untuk orang hidup, supaya orang hidup tu boleh mendengar, boleh faham, dapat pesanan. Jadi dekat sini Allah menyatakan tentang Quran itu untuk orang hidup. Jadi kita dapat gabungkan pada pembuka dan penutup. Kita tahu peranan Nabi yang membawa wahyu Quran adalah untuk memberikan peringatan. Maknanya kalau kita gabung dulu pembuka dan penutup, rupanya Al-Quran itu semua. Bukan hanya untuk penduduk Mekah, bukan hanya untuk orang Arab, tak, tapi untuk semua yang diberikan tanggungjawab oleh Allah Azza wa Jalla. Okay, itu dekat pembuka dan penutup sudut yang kedua. Jadi kita pergi kepada sudut yang ketiga. Okey. Sudut yang ketiga, bentuk yang ketiga surah Yasin ini, kita lihat kepada ayat 5 pula. Okey, kita ambil ayat 5. Okey, ayat 5 kita mendapati Allah menyebut tentang dirinya. Okey. Allah menerangkan tentang dirinya yang telah menurunkan Al-Quran itu memiliki sifat apa. Maka kita akan baca ayat yang kelima. Allah menerangkan Allah itu dia maha perkasa dan maha penyayang. Tapi saya tak letaklah yang maha penyayang tu. Sebab saya nak fokus kepada yang Al-Aziz saja. Tapi bukan sekadar Al-Aziz. Kalau kita baca ayat nombor 5, Allah menerangkan Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang, ni saya nak tekankan yang nak bincang tentang Al-Aziz, yang maha perkasa, dan juga Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Kalau kita belajar tadabbur ayat, kita akan bincangkanlah tentang mengapa Allah sebut Allah tu maha perkasa terlebih dahulu, baru Allah sebut Allah tu Ar-Rahim. Ini kita bincang dalam tadabbur.
Tapi kita dalam modul ini kita tidak nak mentafsirkan ayat, nak mentadabbur ayat, tidak. Tapi kalau kita ambil sedikit maklumat, kenapa Allah gunakan nama Al-Aziz, maka ia ada kaitan bagi sesiapa yang dia menolak Al-Quran yang hakim, maka dia akan berhadapan dengan Allah yang Al-Aziz. Okey, itu ayat 65. Jadi Allah kata dia itu maha perkasa, yang menurunkan. Kenapa dia kata turunkan Quran, lepas tu dia kata dia maha perkasa? Apa berkaitan maha perkasa dengan turunkan Al-Quran? Nak menunjukkan bahawa Quran dah turun, Quran dah disampaikan, kalau tak nak guna, kalau tak nak ikut, berhadapanlah kamu nanti dengan Allah yang maha perkasa. Okay. Tetapi ayat ini Allah tidak menerangkan apa bukti Allah tu maha perkasa. Kan? Apa bukti Allah tu maha perkasa? Maka kalau kita nak tahu perincian Allah itu Al-Aziz, kita boleh lihat terus kepada penutup. Jadi waktu kita baca dekat penutup, kita boleh lihat ada dua bentuk. Saya ambil dua contohlah. Allah tu maha perkasa. Sekejap, Allah tu dia maha perkasa, kan? Tapi Allah tidak menerangkan keperkasaan Allah itu bagaimana. Kenapa Allah tu dia maha perkasa? Apa bukti dia maha perkasa? Okey, kita akan jumpa pada ayat nombor 83. Okey, dekat penutup ni saya letak ada dua bentuk lah. Okey, pertama nak tengok Allah ni maha perkasa, kita boleh ambil ayat last sekali. Kalau kita ambil ayat last sekali, sebenarnya dalam surah Yasin ada ayat-ayat lain yang menunjukkan Allah ni maha perkasa. Tapi sebab kita nak bincang tentang pembuka dengan penutup, maka kita ambil lah ayat yang hujung dia. Jadi waktu kita baca penutup ni, ayat terakhir dah surah Yasin ni, 83 ni, kita mendapati Allah memberitahu kepada kita seolah-olah kalau kita baca ayat nombor 5 tadi kan Allah mengatakan dia maha perkasa, kan, yang turun kat Al-Quran tu maha perkasa. Tetapi dekat penutup seolah Allah ingatkan kita, kamu ingat lagi tak ayat nombor 5 yang kamu baca pada juzuk nombor 22 dulu? Kan Allah kata dia maha perkasa. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita, sekarang ayat nombor 83, nak tahu keperkasaan Allah itu bagaimana? Bagaimana Allah ni dia maha perkasa? Maka ayat 83 menerangkan buktinya. Apa tak perkaitan pembuka dan penutup? Dekat pembuka Allah tidak menerangkan bukti keperkasaan Allah itu. Tetapi dekat penutup Allah menerangkan lebih lanjut apa bukti keperkasaan Allah. Jadi kita baca ayat nombor 83, kita akan mendapati Allah mengatakan dia maha perkasa. Pertama, Allah menerangkan dari sudut dia tidak ada sebarang sifat lemah, sifat kurang, dengan Allah menafikan kekurangan dirinya, kelemahan dirinya dengan tasbih. Fasubhanallazi biyadih. Allah kata, oleh itu maha suci Tuhan yang di tangannya. Mula-mula Allah menafikan kelemahan yang ada pada Allah, menunjukkan Allah itu perkasa. Okay. Dalam masa yang sama Allah menerangkan lagi, biyadihi malakutu kulli syai'. Allah mengatakan di tangannya ada kekuasaan, pemerintahan di atas segala sesuatu. Dekat sini terang dengan jelas. Dekat sini Allah mengatakan apa? Soalan Allah beritahu bahawa Allah kamu semua ni, alam ini, dunia ini, akhirat ni, di bawah tangan Allah je. Soalan kalau macam kita katakan, kita selalu guna ayat dalam perbualan kita selalu guna ayat macam ni. Alah, senang je, dalam tangan aku je tu, kita katakan. Jadi Allah Ta'ala menggunakan kaedah menerangkan. Nak tahu keperkasaan Allah tu, Allah mengatakan segala sesuatu itu berada di bawah genggaman Allah, di bawah tangan Allah Azza wa Jalla.
Bukankah ini ada berkaitan dengan menerangkan keperkasaan Allah? Jadi kita belajar ni kita nampak, oh iyalah, ada berkaitan. Kalau bagi saya lah, saya tak tahu tuan-tuan nampak ke tak nampak. Tapi saya yakin dia tak nampak. Kan dia berkaitan. Lepas tu Allah mengatakan, keperkasaan Allah inilah. Allah mengatakan kamu semua nanti akan kembali kepada Allah. Jelas kan? Tengok keperkasaan Allah tu. Kekuatan Allah tu. Kan? Sampai kan tak ada seorang pun yang takkan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey. Untuk mengukuhkan lagi Allah tu perkasa, okey, kita tengok dekat sini. Tengok dekat ayat 74 dengan 75. Okey, ayat 74, 75 ni pun kita boleh guna juga. Tetapi dari sudut pandang lain. Maksudnya kalau ayat 5 cakap tadi Allah Maha Perkasa, maka ayat 74, 75 Allah nak bagi tahu selain Allah tak ada yang perkasa. Faham tak? Sudut pandang lain, kalau kita nak cari penutup dia, kalau pembuka Allah kata dia Maha Perkasa, penutup dia Allah kata selain Allah tak ada yang perkasa. Contoh Allah kata Tuhan, berhala-berhala, patung-patung yang kamu anggap dia Tuhan tu, kata Allah, tak perkasa langsung, kata Allah. Maka Allah terangkan pada ayat 74, 75, kita baca ayat dia. Kalau ayat 74, Allah menyebut tentang memang penduduk Mekah ketika itu, mereka telah menyembah beberapa Tuhan. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. Mereka menyembah beberapa Tuhan selain Allah. Kenapa mereka menyembah patung-patung, bahala-bahala yang mereka anggap Tuhan selain Allah tu? Mereka kata, la'allahum yunsarun. Semoga mereka dapat pertolongan. Maknanya, mereka percaya patung-patung tu boleh bagikan mereka pertolongan. Tetapi Allah menyangkal. Allah kata, la yastati'una nasrahum wala wahum lahum jundum muhdarun. Allah kata sembahan-sembahan mereka tu tak akan dapat menolong mereka sama sekali. Jadi dekat sini perkaitan penutupan ni Allah nak menegaskan bahawa selain Allah tak ada yang perkasa. Lepas tu Allah menerangkan lagi kelemahan, kekurangan yang ada pada selain Allah ni. Allah mengatakan pada patung-patung tu, Allah mengatakan wahum lahum jundum muhdharun, sedangkan mereka menjadi tentera yang disiapkan untuk bahala-bahala tu. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Dahlah bahala-bahala tu tak boleh tolong mereka sama sekali. Mereka penyembah bahala tu pula pergi jaga patung-patung tu. Betul tak? Siapa yang bersihkan patung-patung tu? Siapa yang bagi makan patung-patung tu? Siapa yang kunci patung tu daripada orang curi? Contoh. Penyembah tu sendiri yang jaga patung-patung tu, tapi mereka menganggap patung-patung tu boleh tolong mereka. Tak bingung kalau kita fikir. Takkanlah otak yang waras tak boleh fikir. Jelas tak? Jadi secara tak langsung menunjukkan kepada kita bahawa hanya Allah itu saja Al-Aziz. Mana-mana makhluk yang kamu anggap dia itu adalah Tuhan, bukanlah Al-Aziz sebenar-benarnya. Okay. Maknanya patung-patung sembahan tu adalah mereka je yang sangka dia ada kekuasaan, tapi sebenarnya tidak. Jadi kita nampak perkaitan dia antara pembuka dan penutup. Okey, kita terus pergi kepada sudut yang keempat. Okey, sudut yang keempat kita boleh lihat pada pembukaan pada ayat 7. Ayat 7 ni masih lagi pembukaan yang mana Allah ada menerangkan kepada kita yang Allah telah tuliskan, Allah telah tetapkan orang yang tak beriman ni mereka akan kena azab. Kita letakkan tajuk dia, ketetapan Allah
Tetapan Allah, maksudnya Allah Ta'ala telah tetapkan. Apa pun berlaku, orang yang tak beriman ini dia akan kena azab. Jadi Allah Ta'ala tetapkan mereka akan kena azab. Itu dekat pembukaan. Jadi kita tengok ayat 7 dulu. Allah mengatakan, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah kata sesungguhnya telah pasti perkataan. Perkataan qaul dekat sini dia merujuk kepada azab Allah ke atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Jadi dekat sini kita dapati Allah memberitahu pastilah. Laqad. Laqad tu dua penegasan, huruf la dengan qad. Telah sesungguhnya telah pasti. Perkataan. Maksudnya Allah mengatakan pasti orang yang tak nak beriman ini mereka akan diazab. Okey, itu dekat pembukaan. Apabila kita buka pada penutup, kita ambil ayat nombor 74. Allah menerangkan dengan lebih lanjut pada ayat nombor 7 tadi. Penerangan lebih lanjut dari sudut apa? Kalau ada orang bertanya, kan, sebab kita baca, sebab kalau kita baca ayat 7 tadi, tiba-tiba kita baca, Allah nak turunkan azab. Dah ada orang yang kena azab ke? Yang dia memang Allah kata termasuk calon-calon yang akan diazab. Kita pun mungkin ada orang akan terfikir. Kata Allah tu Maha Penyayang. Kata Allah Ta'ala ni rahmatnya luas. Kenapa surah Yasin ni mula-mula buka surah Yasin dah jumpa Allah kata ada orang kena azab? Sebab tu kena baca sampai habis surah Yasin tu. Baca sampai ayat 74 baru kita dapat jawapan. Oh, patutlah mereka ini adalah calon-calon yang akan diazab oleh Allah. Kenapa kita kata patutlah? Sebab ayat 74 menerangkan penyebab mereka ditetapkan dapat azab. Kan cantik susunannya. Allah tak akan biarkan kita terkeliru, tertanya-tanya. Jadi kena bacalah keseluruhan, faham. Jadi ayat 74 ni dia menerangkan ayat 7. Kalau ayat 7 menyebut orang dapat azab, ayat 74 kata, kamu nak tahu tak kenapa mereka ini akan ditetapkan dapat azab? Maka bacalah ayat 74. Baca ayat 74, Allah mengatakan, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Jadi penyebabnya apa? Mereka telah menyembah beberapa Tuhan selain Allah. Inilah penyebabnya mengapa mereka itu akan ditimpa azab oleh Allah wa azza wa jalla. Rupanya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah wa azza wa jalla. Itulah penyebabnya. Oh, barulah hati kita lega. Kan? Oh, rupanya adil Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala takkan mengazab siapa-siapa. Kan? Allah takkan mengazab siapa-siapa kalau Allah tak hantar Rasul. Kalau nak kata Allah tak hantar Rasul, apa pula ayat 3 sebut pasal Rasul, ayat 4 sebut pasal Rasul, ayat 6 pun kita baca tadi kan, tugas Rasul untuk apa? Bagi peringatan kepada kaum dia, kepada orang yang hidup. Jadi tak ada lagi alasan kalau siapa-siapa nanti di hari akhirat Allah timpa azab, tak ada lagi alasan dia tak tahu, Allah tak adil, tak ada. Telah diterangkan. Maknanya soalannya, kamu yang cari penyakit sendiri. Kamu yang melayakkan diri kamu dapat diazab. Sebab apa? Sebab kamu telah menyembah beberapa Tuhan selain Allah. Sedangkan kamu diterangkan bahawa Allah itulah yang Esa. Kan tadi kita terangkan, tak ada lagi berkuasa selain daripada Allah Azza wa Jalla. Okay, itu pada penutupan dan kita nampak perkaitan penutup dengan pembuka. Jadi penutup ayat 74 ni menjelaskan fungsinya, memperincikan ayat nombor 7 tadi. Okay, kita tengok lagi satu sudut. Last sekali. Kita nak melihat
pembuka dari surah ayat nombor 12. Ini baru kita tengok 6. Kalau buka bentuk yang ke-6, bentuk yang ke-7. Tapi itu masuk kita bincang waktu lain lah. Tapi cukuplah dengan kita mempelajari satu bentuk, dua bentuk. Kita dah nampak dah susunan ayat. Lepas tu kalau orang tadabbur, dia faham, dia amati bahawa sempurnanya kalam Allah. Allah tidak akan bercakap yang sia-sia, ayat yang tak teratur, makna yang lari, pengulangan yang tak ada makna, tak ada. Kita belajar ni kita nak mencari, kita nak melihat apa mukjizat Al-Quran, kesempurnaan kalam Allah. Jadi kalau kita buka sudut yang kelima pembuka, kita akan menemui Allah mengatakan dia menghidupkan orang yang mati. Ayat nombor 12, ayat nombor 12 masih lagi pembuka. Sebab kalau kita baca dalam Al-Quran, muka surat yang pertama dalam surah Yasin tu memang sampai ayat nombor 12. Sebab surah Yasin ni dia ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 halaman bercetak. Jadi pada halaman bercetak yang pertama surah Yasin ni termasuklah ayat 12. Jadi ayat nombor 12, Allah menghidupkan orang yang mati. Allah sekadar menerangkan dia pasti menghidupkan orang mati. Allah kata, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Ni ayat, kalau ayat dia dekat sini. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah kata, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang telah mati. Allah kata, orang mati kami akan hidupkan. Tetapi ayat 12, Allah tidak menjelaskan dengan lebih lanjut macam mana cara Allah hidupkan orang yang mati boleh hidupkan balik. So macam mana? Macam mana Allah boleh hidupkan orang yang dah mati? Kita boleh tengok guna kaedah apa? Tengok pada penutup dia. Jadi waktu kita buka penutup, Allah menerangkanlah, nak tahu tak cara dia macam mana nak hidupkan orang mati. Jadi seolah-olah yang ni saya suka kita kalau kita boleh buat kita monolog sebab kan kita baca Quran kan kita berbicara dengan Allah kan. Kita bercakap dengan Allah kan. Allah bercakap kepada kita, kita dengar, kita baca balik apa yang Allah katakan. Kan? Maka kalau ayat 12 tadi Allah kata kepada kita, Allah bagi tahu bahawa aku boleh hidupkan orang mati, kata Allah. Jadi dekat ayat 7 penghujung Allah bagi tahu kepada kita, kamu nak tahu tak jawapan macam mana cara nak hidupkan orang mati tu? Maka Allah terangkanlah pada ayat 78 dengan 79. Kenapa kena tengok ayat 78-79? Kerana dia sudah pada penutup. Kenapa dengan penutup? Penutup dia ada berkaitan dengan pembukaan. Lepas tu modul kita bisa balik ke dan penutup. Selama ni mungkin kita baca Quran, kita tak, mungkin ada setengahnya ambil, mungkin setengah kita tak peduli pun. Buka dengan apa ke, tutup dengan apa ke, janji habis 83 ayat. Jadi kita belajar ni nak bagi, kita rasa kita nak bagi lagi iman tu semakin tebal, rasa sayang sangat dengan Quran ni. Kalau aku tak faham Quran ni, rasa Allah, dunia ni kita boleh beli dengan wang ringgit. Tapi kalau hidup tak faham Quran ni, rasa tak boleh lah. Jadi dengan itu kita cuba buat betul-betul seperti ini. Okey, jadi nak tahu tak cara Allah menghidupkan orang yang dah mati? Kita baca ayat 78 dan 79. Saya ambil 2 ayat je. Allah mengatakan, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Okey, ada manusia ni, dia telah mengemukakan perumpamaan kepada kami tentang kejadian dia yang asal. Okey, Allah kata dia lupa tentang dirinya. Okey, ada orang yang tak percaya yang mati hidup semula ni, mereka cuba nak melemahkan
dakwaan Allah tak mampu nak hidupkan orang yang dah mati ni, maka mereka mengatakan qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka berkata kepada Nabi SAW, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang dah hancur ini? Sebab apa? Sebab kalau manusia nak hidup lepas mati, apa kaitan dengan tulang? Sebab kalau kita mati, tulang kita akan hancur. Kecuali para rasul. Kecuali manusia-manusia yang Allah kekalkan tubuh badan dia. Tapi orang macam kita ni, kan, tanah akan makan daging-daging kita dalam beberapa hari. Lepas tu tulang-tulang kita akan hancur dimakan oleh tanah. Jadi kalau nak hidupkan balik manusia, mesti kena hidup macam mana dia itu hidup di dunia. Tapi dia dah mati. Daging dah tak ada, tinggal tulang. Tulang pun jadi hancur. So ada orang tanya, macam mana nak hidupkan tulang-tulang yang dah hancur ini? Maka jawapannya Allah terangkanlah. Allah kata, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Ta'ala kata, katakanlah, jawab wahai Muhammad pada persoalan yang mereka kemukakan. Allah kata, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah mencipta tulang itu kali pertama. Jadi kalau orang tanya, siapa yang akan hidupkan tulang dah hancur selepas mati? Allah bagi tahu, yang akan hidupkan balik tulang tu, yang cantumkan balik tulang tu, yang menciptakan tulang tu kali pertama lah. Kali pertama tu bila? Kita kan belajar. Waktu kita duduk dalam perut ibu kita, rahim ibu kan asalnya kita adalah air mani ibu dan bapa kita. Lepas tu jadi segumpal darah. Lepas segumpal darah, Allah tukarkan menjadi daging. Lepas jadi daging, Allah jadikan tulang. Lepas jadi tulang, Allah balut tulang tu dengan daging. Tulang kali pertama kita berada dalam perut ibu kita itulah. Yang ciptakan tulang kali pertama itulah yang akan ciptakan kali kedua tulang itu, yang akan cantumkan balik tulang-tulang itu dah hancur. Itulah jawapan dia. Jadi secara tak langsung, penutupan ayat ini memperincikan ayat 12 tadi. Sebab ayat 12 tadi Allah mengatakan dia akan menghidupkan orang yang mati. Macam mana dihidupkan orang yang mati? Allah kata kalau ada tulang-tulang yang dah hancur, kami akan cantumkan dia. Kami akan satukan balik tulang-tulang tu. Akhirnya hidup. Itu kita dapat perkaitan dia antara satu ayat kepada satu ayat. Baik, habis cukuplah 5. Dia sebenarnya ada lagi bentuk 6, bentuk 7, bentuk 8. Tapi nanti surah Yasin saja kita akan ajar. Tapi kita terus pergi kepada surah As-Saffat. Okey, kita pergi kepada surah As-Saffat. Okey, surah As-Saffat ni kita dah masuk juzuk yang ke-23 . Kita dah masuk pada juzuk yang ke-23. Surah Saffat merupakan surah yang ke-37. Surah As-Saffat merupakan surah yang mengandungi 182 ayat. Walaupun ayatnya ada 182, tapi ayatnya pendek. Walaupun ada 180 lebih, tapi ayatnya potongannya pendek. Okey, surah Saffat, surah Makkiyah. Okay, kita tengok apa tujuan surah Saffat. Okey, ini dah dipelajari pada modul nama dan juga tema surah dan sinopsis. Okey, surah Saffat ni sempena dengan nama As-Saffat. As-Saffat ni maksudnya barisan-barisan malaikat. Kenapa Allah kata surah barisan-barisan malaikat? Menunjukkan bahawa malaikat tu berbaris. Kenapa malaikat tu berbaris? Mereka berbaris kerana siapa berbaris kan? Kerana Allah yang perintah. Mereka berbaris kerana nak memberi penghormatan kepada Allah. Itulah bentuk ibadat mereka. Jadi 180 ayat surah Saffat ini Allah nak menerangkan tentang bahawa malaikat ke, jin ke, mereka ini adalah hamba Allah. Itulah tujuan surah Saffat.
Jadi tujuan surah Saffat ni adalah untuk membuktikan Allah tu esa sebenarnya. Itu memang tujuan utama. Mana-mana surah pun memang tujuannya nak mengesakan Allah. Tetapi nak mengesakan Allah Ta'ala ini, dekat surah Saffat, Allah nak beri fokus kepada, Allah nak menafikan. Menafikan bahawa malaikat. Kenapa nak menafikan malaikat? Sebab malaikat ni, semua orang tahu malaikat ni ada sayap, dia boleh datang sekelip mata, laju, boleh bertukar menjadi manusia. Maknanya malaikat ni satu makhluk yang mempunyai keistimewaan berbanding dengan manusia. Begitu juga dengan jin. Semua orang tahu jin. Jadi, makhluk macam malaikat dan jin yang hebat tu pun, mereka ni sebenarnya adalah hamba kepada Allah. Jadi kalau mereka hamba kepada Allah, maknanya Tuhan itu Allah saja. Maka tak bolehlah kata malaikat tu adalah anak perempuan Allah ke. Tidak. Maksudnya hebat macam mana malaikat sekalipun, yang siapa yang dah ikuti kelas belajar malaikat, kita dah tamat dah belajar kelas tentang malaikat. Habis cerita pasal malaikat tu. Orang dah belajar tu dia akan tahu hebatnya malaikat ni. Tapi hebatnya malaikat ni pun sebenarnya dia bergantung kepada titah dan perintah Allah. Okay, itu surah As-Saffat tujuan dia. Jadi nak tahu maklumat lanjut, kena bacalah 182 ayat. Sebab kita bukan nak tadabbur ayat, kita nak melihat pembuka dan penutup. Jadi kalau kita buka dekat pembuka dan penutup, kita tengok dulu pembuka sudut pembuka yang pertama, kita tengok pada ayat 4 dan 5. Okey. Kenapa saya tak ambil ayat 1? Ayat 1 sekejap lagi. Kita akan ambil juga ayat 1. Tapi kita terus pergi kepada ayat 4 dan 5, cerita tentang Allah. Kalau ayat 1 sampai ayat nombor, lebih kurang sampai ayat nombor 3, cerita pasal malaikat. Tapi kita nak ambil ayat 4 sampai 5. Ayat 4, 5 ni tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Ini kan pembuka kan? Okay. Maksudnya, berbeza sikit Saffat dengan surah lain. Kalau Yasin tadi, dibuka dengan Al-Quran. Dibuka cerita tentang kerasulan. Tapi dekat surah Saffat, dibuka dia cerita tentang malaikat dan tentang Allah itu sendiri. Jadi dekat ayat 4 dan 5, Allah memberitahu dia adalah Rabb bagi 7 langit. Allah itu adalah Rabb bagi 7 bumi. Dan Allah itu juga adalah Rabb bagi matahari. Saya kekalkan makna Rabb, saya letak perkataan Rabbu kerana ia lebih sesuai kalau kita hanya kata Tuhan saja. Rabb itu Tuhan lah. Tapi kita letak Rabb ni dia satu istilah yang kita kekalkan bunyi dia. Rabb dia dikaitkan dengan rububiyah. Rabb maknanya pencipta, pemilik, pengatur. Itulah makna Rabb. Jadi pembukaan surah Saffat, Allah nak memberitahu bahawa Allah ni lah pencipta bagi langit. Allah ni yang mengatur langit. Allah ni pencipta bumi. Allah lah yang mengaturkan bumi, yang menjaga bumi. Allah juga yang menciptakan matahari. Allah juga yang mengaturkan matahari. Itu pada ayat 4 dan ayat 5. Jadi kita tengoklah ayatnya dengan lebih jelas lagi. Baca ayat dia, tengok ayat dia. Allah mengatakan, innama ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kamu tu hanyalah satu. Kenapa Tuhan kamu tu hanya satu? Kenapa dengan Tuhan Allah itu satu? Maka Allah menerangkan kenapa dia itu patut diesakan. Ayat 5 bagi tahu. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Kerana Allah ni adalah Rabb langit, Allah ni lah juga penjaga bumi, Allah ni juga penjaga di antara kedua-dua langit dan bumi, bahkan Allah lah Rabb tempat matahari terbit. Itu pada pembuka dia. Okey. Apabila kita baca pada penutup, kita tengok ayat penutup, kita tengok ayat nombor 182. Maknanya ayat terakhir sekali surah Saffat. Tengok ya, dia punya hikmah terakhir. Walaupun di ayat terakhir, rupa-rupanya
Dia bukan akhir. Maksudnya memang ada akhir. Maksudnya bukan akhir tu, maksudnya dia cerita balik apa yang telah disebut pada ayat nombor 4 dan 5 tadi. Ayat penutup ni Allah menegaskan bahawa Allah ini layak untuk dipuji. Kalau ayat 5 tadi Allah mengatakan dialah yang mencipta penjaga bagi alam. Faham kan? Kita jelaskan. Kerana dialah yang mencipta, yang menjaga langit, bumi dan matahari ini, maka Allah itu kita patut buat apa pada dia? Kalau kita baca ayat nombor 4 tadi, kita kena mengisahkan Allah lah. Tapi pada penutupan ayat 182, Allah mengatakan bahawa Allah ini layak, patut untuk diberikan puji-pujian. Kenapa hanya Allah saja yang layak kita nak puji? Yang berhak untuk dipuji. Kerana pembuka dah bagi jawapan. Kerana dia itu adalah Rabb kepada langit, Rabb kepada bumi dan Rabb kepada matahari. Oleh kerana itu penutupan mengatakan, maka Allah ini hendaklah diberikan puji-pujian. Kita baca ayat 182. 182 ni, saya ambil ayat ni, saya ambil yang memang ayat penuh dia. Betul tak Allah kata? Cuba kita baca ayat nombor 82 kan bunyinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah kata, dan segala puji bagi Allah. Kerana dia adalah Tuhan seluruh alam. Allah kata dia adalah Rabb seluruh alam. Seluruh alam itu apa? Itulah ambil balik pembuka tadi ayat nombor 5 tadi. Seluruh alam tu apa? Seluruh alam itu adalah langit-langit, bumi termasuk matahari. Jelas dekat situ. Kenapa tak sebut bulan Ustaz? Kenapa sebut matahari? Sebab kita kalau belajar ilmu angkasa, belajar ilmu langit-langit, apa lagi yang planet paling besar? Pluto, apa bumi? Bumi ni nak dibandingkan matahari, lebih besar dari matahari lah. Tapi nak menunjukkan bahawa segala-galanya Allah. Jadi nak menunjukkan bahawa kalau ayat dia kata Allah itu adalah Rabb sekalian alam. Sekalian alam tu apa? Seluruh alam tu apa? Gunakan balik ayat nombor 5 tadi. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menyebutkan kalau Allah ini sudah Rabbus Sama, Rabb kepada langit, Rabb kepada bumi dan Rabb kepada matahari, maka Allah tu kena dibuat apa padanya? Puji dia. Walaupun ayat 182 Allah memuji dirinya, sebenarnya mesejnya kepada kita Allah mengatakan, pujilah Allah itu. Puji itu hanya layak bagi Allah. Okay, itu berkaitan pembuka dan penutup. Okay, kita teruskan lagi, insyaAllah. Sikit lagi, kita tengok kepada sudut ataupun bentuk yang kedua. Baru kita ambil pasal malaikat. Kita ambil ayat 1 sampailah ayat 4. Ayat 4 ni cerita tentang Allah, tapi ada berkaitan dengan malaikat tadi. Okey, kita tengok. Ayat 1 sampai ayat 4 surah As-Saffat, kalau nak lebih khusus ayat 1 sampai 3 lah. Okey. Allah menceritakan tentang, Allah cerita pasal malaikat. Dekat sini pasal malaikat. Okay. Tapi bukan sekadar nak sebut tentang malaikat sahaja, tapi Allah nak menerangkan macam mana ibadatnya para malaikat. Allah menerangkan pasal malaikat. Kenapa dengan malaikat ni? Allah nak menerangkan kepada malaikat ni dia buat apa? Apa bentuk ibadatnya? Apa ciri-ciri hambanya mereka kepada Allah? Jadi kita kena baca ayat yang pertama sampai ketiga. Dia tentang malaikat. Tapi malaikat tu nak fokus tentang apa? Tentang ciri-ciri perhambaan malaikat kepada Allah. Jadi kita bacalah ayat 1 sampai ayat 3. Kenapa ayat 4 nanti kita akan kaitkan. Okay, Allah mengatakan was-saffat, bismillahirrahmanirrahim, was-saffati saffa, demi yang berbaris-baris dalam saf.
Siapa dia? Malaikat. Kenapa malaikat ni berbaris? Dia berbaris tu tanda mereka mengabdikan diri pada Allah. Berbaris. Lepas tu fadzajirati zajra, demi yang melarang dengan bersungguh-sungguh para malaikat. Fattaliyati dzikra, demi yang membacakan peringatan. Sekejap tuan-tuan ya. Bagi saya sedikit waktu sekejap. Saya dah tak berapa ingat as-saffat ni. Sekejap bagi saya rujuk sekejap dalam pentafsiran. Kita tafsir sekejap. Okey. Kita sebut tentang malaikat kan yang berbaris-baris. Okey. Fadzajirati zajra, demi yang melarang dengan bersungguh-sungguh. Okey. Kalau tuan-tuan tengok ayat nombor 2 ni, okey, ayat nombor 2 ni dia ada berlaku perbezaan pendapat. Ayat kedua ni fadzajirati zajra ni siapa dia? Yang melarang dengan bersungguh-sungguh ni. Okey, kejap. Betul tak terjemah saya? Kita ambil sedikit waktu sekejap. Demi yang melarang bersungguh-sungguh. Okey. Melarang dekat sini maksudnya melarang buat benda jahat lah. Tapi yang melarang tu siapa? Merujuk kepada siapa yang melarang bersungguh-sungguh tu? Melarang manusia buat jahat tu siapa? Okey, ada dua pentafsiran. Okey. Pentafsiran pertama mengatakan dia adalah malaikat. Ini adalah pendapat Mujahid Tabi'i. Pendapat kedua mengatakan yang melarang bersungguh-sungguh ni dia adalah ayat Al-Quran. Dia adalah ayat Quran. Kan? Al-Quran kan melarang kita buat kejahatan. Okey, yang mana lebih tepat? Malaikat yang melarang ke ataupun Al-Quran yang melarang? Maka kata Al-Imam Tabari, dia kata yang tepat, dia kata malaikat. Kenapa malaikat? Kerana dia kata refer lah ayat pertama. Ayat pertama tu tentang siapa? Ayat pertama kan tentang apa tuan? Tentang malaikat lah, betul tak? Takkan Quran pula berbaris-baris. Kan kalau sebut yang berbaris-baris, oh itu itulah malaikat. Kalau orang tanya, macam mana pula kita boleh kata malaikat berbaris-baris? Kita kena baca dalam hadis. Yang Nabi kata, yang Nabi suruh sahabat buat saf. Buat saf solat elok-elok. Nabi kata, lurus-lurus sikit. Nabi kata, buat saf ni, bagi lurus, kata Nabi. Kamu berbaris dalam saf ni, buat lurus-lurus saf ni. Macam mana saf dia malaikat? Maksudnya malaikat ni berbaris-baris. Jadi kalau ayat pertama sebut pasal malaikat, maka ayat 2 berkaitan tentang malaikat. Begitu juga dengan ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini juga mengatakan sama juga, ada kata malaikat, ada kata Quran, tapi Al-Imam Tabari dia lebih memilih kepada al-malaikah. Al-malaikah. Okey. Jadi kita selesai dekat pasal malaikat. Jadi kalau ditanya apa ciri-ciri penghambaan mereka? Apa ciri malaikat tu hamba kepada Allah? Pertama, dia berbaris. Yang kedua, dia menjalankan tugas melarang. Yang ketiga, dia menjalankan tugas membaca peringatan. Memanglah kita tak direct dengan malaikat. Tetapi kan malaikat ini juga yang menjalankan apa? Yang menjalankan, ada juga yang membisikkan kebaikan, ada malaikat yang ada catatan dan sebagainya. Okay, jadi kita nampak tentang malaikat. Jadi cuba kita tengok pada penutup dia. Okey, sekejap Okey, kita tengok pada penutup dia. Okey. Kalau kita tengok dekat penutup, Allah ulang tentang malaikat tadi. Betul tak? Allah sebut tentang malaikat. Okey. Tapi pasal malaikat juga. Tetapi dekat ayat 171 sampai 179 ni, Allah menyebut contoh lain yang menunjukkan malaikat ini
dia itu hamba kepada Allah dari sudut mengenakan azab kepada mana-mana manusia yang perlu Allah azab. Dia tentang malaikat, tapi dekat sini Allah nak menerangkan tugasan lain malaikat dikaitkan dengan melaksanakan azab yang Allah perintahkan. Kerana semua azab ini dia dijalankan oleh para malaikat. Menunjukkan bahawa mereka ikut, patuh arahan Tuhan. Kalau Tuhan kata turunkan azab, mereka akan laksanakan azab itu. Jadi kita mendapati pembuka ayat 1 sampai 3 sebut tentang malaikat yang mereka jalankan tugasan mereka yang perlu dibuat. Penutup pun Allah menyebut tentang malaikat yang mereka ini ada lagi tugas lain dari sudut azab. Okey. Jadi kita kena bacalah ayat 171 sampai 179. Kita kena tengok dekat ayat ni. Sampai 179. Dekat penghujung lah. Sebab dia ayat kan semua sekali 182. Okey, kita baca ayat dia. Tapi ayat dia ada dekat sini. Ada. Tapi nanti saya akan terangkan pada sudut yang lain. Maksudnya, malaikat diturun azab. Okey, dah faham tentang maklumat ini. Nanti saya bacakan ayat 171 sampai 179 tu. Tapi tak semua ayat lah, ada beberapa ayat je. Okey, sekarang kita tengok yang sini, kembali kat sini. Kembali dekat pembuka. Okey, dekat pembuka ni tuan-tuan puan ya, saya buatkan dua sudut. Dua sudut tu maksudnya, ini dah bentuk yang kedua. Dekat pembuka ni seolah-olah ini pembuka A. Ini yang A. Pembuka tentang malaikat. Okey. Kita juga boleh lihat pembukaan B. Pembukaan yang B. Yang B cerita tentang manusia pula. Kalau pembuka surah yang A pasal malaikat, sekarang ni kita ambil pula ayat 11 sampai 18. Masih lagi dekat pembukaan. Allah menyebut tentang manusia yang dia buat main-main dekat Rasulullah. Dia mempesenda, dia mempelekeh apa yang telah Nabi sampaikan. Okey, jelas? Okey. Jadi untuk penutupan isu ini, kita bincang samalah dengan malaikat punya isu yang pasal ayat yang ini. Kita gunakan ayat yang sama. Ayat 171 sampai 179 ni kita gunakan untuk pembuka A dan pembuka B. Sebab dia berkongsi, ayat tu dia berkongsi dua cerita. Cerita malaikat melaksanakan azab, lepas tu penutup dia akibat. Nampak tak? Akibat mempersendakan peringatan. Kalau pembuka tadi, tengok ya, baik-baik ayat ni. Kalau pembuka dia, Allah menyebut tentang orang yang mempersenda. Okey, maksudnya Allah bagi tahu sekadar maklumat ada orang mempersendakan Nabi. Tapi Allah tak sebut tentang apa azab mereka ni. Apa balasan orang mempersendakan Nabi ni. Dekat pembuka tak cerita lagi. Maka nak tahu apa akibat mereka mempersenda, ada dekat penutup. Dapat tak perkataan pembuka dan penutup? Okey. Akibat mempersendakan tadi, tentulah azab. Betul tak azab? Okey. Maka kalau mereka yang mempersendakan Nabi kena azab, siapa nak jalankan azab tu? Jawapan dia adalah para malaikat. Apa tak berkaitan? Okey. Jadi kita tengok ayat dia dulu. Kita tengok ayat mempersendakan dulu. Pembuka dia. Pembuka. Okey. Mempersenda. Okey. Ayat 11 sampai 18. Cuma saya tak bawa lah sampai 18, ayat 11 dan 18 dekat nota. Tuan-tuan kena tengoklah keseluruhan ayat 11 dan 18. Cuma saya bawa sedikit daripadanya. Okey. Kita tengok ayat yang mempersenda tu.
Okey, kalau kita baca ayat nombor 11 memang mereka mempersendakan Nabi dari sudut yang ayat nombor 11 dengan ayat nombor 12, mereka mempersendakan Nabi tentang Nabi ingatkan mereka nanti kalau dah mati hidup semula di hari akhirat. Nanti di akhirat Allah akan balas. Jadi janganlah syirikkan Allah, ikutlah wahyu. Tapi mereka main-main pasal hari kiamat. Kita kena baca lah ayat 11 sampai ayat nombor 12. Ayat nombor 12 tu Allah mengatakan wayas kharun. Wayas kharun tu maksudnya mereka mempersendakan engkau wahai Muhammad. Jadi kita baca ayat nombor 13 sampai 15. Kita akan jumpa macam mana mereka mempersendakan. Jumpa lagi lah. Mereka cari juga jalan. Mempersendalah. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Allah kata, mereka ni kalau mereka jumpa tanda yang Nabi ni cakap tu betul, Muhammad ni memang seorang rasul, mereka cari juga jalan untuk mempersendakan Nabi. Dan akhirnya mereka kata apa? In hadza illa sihrun mubin. Mereka kata, sihir je Muhammad ni. Nampak tak? Jadi dekat pembukaan ayat 11 sampai ayat nombor 15 Allah menceritakan tentang ada orang mempersenda. Tapi Allah tak sebut apa akibat yang mereka akan dapat nanti, apa balasan mereka dapat. Balasannya, akibatnya diterangkan pada penutup. Jadi kita tengoklah penutup dia. Cuma saya ambil bermula ayat nombor 173 sampai dekat nota tu saya letak sampai ayat 179. Kita kena baca azab dia. Okay. Kalau kita baca bermula ayat 173 sampai 179 ni, Allah menyebut tentang dua jenis azab. Dua jenis azab ni maksudnya, yang pertama azab ketika mana mereka dekat dunia lagi. Okay. Yang kedua azab di hari akhirat. Jelaskan? Maksudnya penutup ayat 1 yang kita bincang tadi dekat ayat nombor 171 sampai 179. Tuan-tuan kenalah buka Quran terjemahan. Tengok keseluruhan ayat. Saya cuma bawa beberapa contoh je nak menunjukkan ni isu ini. Kita kenalah buka keseluruhan ayat. Okey. Jadi kita tengok azab tu. Mula-mula kalau kita baca ayat 173 dengan 174, ini cerita dekat dunia, azab yang mereka akan dapat. Mula-mula Allah kata wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah kata sesungguhnya tentera kami, merekalah yang akan menewaskan. Tentera kami maksudnya orang beriman. Maksudnya Allah mengatakan bahawa belagak sangat orang Arab ni kan. Kan ayat pembuka tadi kan mereka belagak, persendakan Nabi, main-main. Allah kata tak apa. Nanti mereka akan ditewaskan oleh tentera kami. Tentera tu merujuk kepada orang beriman. Okey. Ketika mana mereka akan ditewaskan? Ayat 174 memberitahu. Tapi ayat 174 ni dia umum. Tapi dekat sini fatawalla anhum hatta hin, maka berpalinglah daripada mereka. Berpaling tu maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi, maksudnya tak payah endah kadah mereka ni, kalau perlu perang. Sampailah ke suatu ketika. Satu ketika ni maksudnya adalah perang Badar. Mengikut pendapat yang terpilih maksudnya perang Badar. Jadi seolah-olah Allah bagi tahu, biar mereka persedakan kau. Mereka kata kau ni ahli sihir kan. Macam-macam mereka kata pada kau, seperti mana kita jumpa dekat pembuka tadi. Maka penutupan Allah kata tak apa, tunggu. Nanti dia tahulah. Jadi tunggu tu, nantikanlah tu maksudnya satu ketika mana di dunia mereka kena azab. Mereka kalah dekat perang Badar, mereka terbunuh. Lepas tu kalau baca ayat yang berikutnya, macam ayat nombor 175 sampai 179 tu, Allah cerita tentang azab nanti di hari akhirat. Jadi tuan-tuan dah nampak dengan jelas tentang perkaitan di antara pembuka dan penutupan. Okay. Kita dah 10 suku, kita teruskan dengan 2 surah. Tapi pendek je. Surah Sad dengan Zumar ni saya buat satu sudut
Surah Sad pun saya buat satu sudut je. Az-Zumar pun satu sudut je. Kita jangan bimbang, bukan panjang-panjang. Okey, kita tengok surah Sad. Pada tuan-puan ya, 10 suku dah ni. Boleh kita teruskan lagi? Sebetulnya kita berhenti. Boleh, Ustaz. Boleh ya? Ya, Alhamdulillah. ya. Boleh, Ustaz. Nak buka puasa lambat lagi. Dapat baru pagi 10 suku ni. Okey ya, sikit lagi. Ini pun sebab kita seboleh-bolehnya begini. Seboleh-bolehnya saya cuba untuk kita tamatkan, habiskan tajuk ni sebelum malam 1 Syawal. Kita cuba, kalau tak dapat juga tak apa. Kita boleh sambung dalam bulan Syawal. Tak semestinya kena habiskan dia dalam bulan Ramadan. Tapi seboleh-bolehnya kita nak habiskan dia di dalam bulan Ramadan sempena bulan Al-Quranul Karim. Bulan diturunkan Quran. Baik, kita tengok surah apa tadi? Surah Sad. Okey, surah Sad ni tuan-tuan boleh baca pada tujuan surah. Tuan-tuan boleh bacalah seperti mana yang saya paparkan dekat sini. Sad tu kan huruf Sad dikaitan dengan sabar. Jadi dia dikaitan dengan perintah bersabar. Okey. Surah Sad, kalau kita buka dalam Al-Quran, dia juzuk yang ke-23, surah nombor 38, yang mengandungi surah Sad ini 88 ayat. 88 ayat. Okey. Surah Sad, kalau kita buka pada pembuka dia ayat pertama, Allah menyebut tentang Al-Quran. Cuba balik Allah sebut tentang Quran. Kan pada surah Yasin. Tapi dekat surah Safat, Allah cerita pasal malaikat, cerita pasal Allah. Kan rukun iman tu. Buka balik surah Sad, Allah ulang balik pasal Quran. Tapi dekat surah Sad, dia tak ulang sama macam surah Yasin. Kalau surah Yasin, Al-Quran itu Al-Hakim. Tapi dekat surah Sad, Allah kata, Al-Quran ini, kehakiman Al-Quran ini, dia mengandungi peringatan. Jadi dekat surah Sad ni, Allah menyebut Quran ini dia adalah mengandungi peringatan. Jadi kalau kita nak beringat, mengingatkan diri kita, maka bacalah surah, bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu memang fungsinya untuk peringatan. Kita baca ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sad wal Qur'ani dzikr. Sad demi Al-Quran yang apa? Dzikr, yang mengandungi peringatan. Okey, jelas Allah sebut tentang Al-Quran. Okey, yang mengandungi peringatan. Umum je Allah kata, Quran mengandungi peringatan. Itu dekat pembuka. Cuba tengok dekat penutup. Cantik Allah susun. Ya, tengok baik-baik. Allah ulang pasal Quran juga yang mengandungi peringatan, tetapi ada maklumat tambahan. Peringatan itu untuk siapa? Maka penutup kata untuk sekalian alam. Okey, ayat nombor 87. Dua ayat yang terakhir bagi surah Sad. 87. Yalah, 87. Okey, jelas tak pembuka dengan penutup? Okey, kita tengok dulu ayat dia. Tengok ayat dulu. In huwa illa dzikrul lil alamin. Allah kata Al-Quran tidak lain, hanyalah peringatan. Sama tak macam ayat pertama? Peringatan juga. Tetapi peringatan untuk siapa? Bagi penduduk seluruh alam. Pengulangan topik sama, tapi tujuannya untuk mengukuhkan dan menambahkan lagi maklumat. Jadi kalau kita gabung ayat 1 pembuka, ayat 87 penutup, kita gabungkan, Allah memberitahu Al-Quran itu mengandungi peringatan. Peringatan itu untuk semua seluruh alam. Bukan orang Arab je, orang yang bukan Arab pun Al-Quran itu digunakan sebagai peringatan. Maka habislah surah Sad, satu je.
Saya nak ringkaskan dia. Habislah. Kita pergi surah Zumar. Pergi surah Az-Zumar. Jadi kalau tuan nak tahu maklumat lanjut, kenalah buka nota sinopsis dengan nama. Okay, satu lagi lah sekali. Az-Zumar pun satu je. Saya buat satu je. Sebab tu saya target nak buat 4 surah hari ini. Okay, kita masuk surah Zumar. Okay, surah Zumar, kita semua tahu kan Zumar kan? Sebab tu tuan-tuan tolong ya. Kalau kita nak faham pembuka penutup ni, saya minta dia sebaik tuan-tuan tengok balik nota sinopsis juzuk 23, kita tengok balik pada nota nama dan tema surah. Sebab kalau kita belajar Az-Zumar maksud apa? Az-Zumar bermaksud rombongan. Bukan rombongan Makkiyah. Rombongan di sini, rombongan ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Oh, masuk syurga pun berombongan? Iya. Masuk neraka ni berombongan? Iya. Jadi kesimpulan dia, surah Zumar, surah Al-Zumar yang ada 75 ayat ni adalah Allah nak jelaskan. Allah nak membuat perbandingan. Orang masuk syurga ni macam mana? Orang yang masuk neraka ni macam mana? Itulah surah Al-Zumar. Jadi kita tengok pembukaan surah Az-Zumar. Kita ambil ayat nombor 3. Surah Az-Zumar. Okey. Kenapa tak nak ambil ayat awal? Sebab kita dah jumpa dalam pasal Quran tadi. Tapi dekat surah Az-Zumar ni, saya nak kaitkan dengan kenapalah sampai ada orang masuk neraka ni. Jadi, dekat ayat ketiga, Allah menyebutkan tentang sebab tadi kan kita kata surah Az-Zumar surah yang menjelaskan perbandingan balasan orang yang mentauhidkan Allah masuk syurga dan orang yang mensyirikkan Allah masuk neraka. Siapa yang aturkan, siapa yang aturkan rombongan masuk syurga, rombongan masuk neraka tu? Ayat 3 bagi jawapan dekat pembuka. Jadi Allah menjadi hakim bagi setiap perselisihan. Perselisihan tu maksud dia orang kafir ni kata dialah yang betul. Dia sembah patung-patung tu dialah betul. Orang Islam ni yang sesat sebenarnya. Nabi sampaikan esakanlah Allah. Mereka nak menjadi pembangkang pula. Jadi kan berlaku dah pertembungan. Yang mereka ni dia ingat mereka betul. Tapi Allah Ta'ala kata, Allah lah yang akan menjadi hakim bagi setiap perselisihan. Bacalah ayat 3. Allah kata apa? Kita ambil dekat ujung sekali tu. Tapi kalau kita baca keseluruhan, hakim tu bukan hakim kata betul ke salah. Sebab memang Nabi tu betul. Sepatutnya tak ada isu lagi nak bangkang. Tapi hakim dekat sini maksudnya Allah lah yang akan menentukan kemananya hala tuju balasan bagi orang yang dia menentang Rasul tu, tak nak mentauhidkan Allah. Bacalah ayat 30. Ayat 30 pula. Ayat 3 ni dia panjang. Tapi saya ambil dekat sampai sini je. Tengok terjemahan dia. Allah kata apa? Ingatlah, agama yang suci hanyalah milik Allah. Orang musyrikin yang mengambil pelindung selain daripada Allah, mereka berkata, kami tak sembah patung-patung ni, melainkan mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tuan-tuan, orang yang menyembah patung-patung ni, mereka menjadikan patung-patung ni adalah orang tengah kepada Allah, kepada Tuhan. Sedangkan kita tak perlu ada orang tengah kepada Allah. Kita tu lah direct doa kepada Allah. Jelas faham tak maksudnya? Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Apa yang mereka pegang tu, mereka berpendapat seperti itu. Allah kata, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukum mereka di atas pertelingkahan mereka itu. Maksud dia apa?
Okay. Sekejapnya. Saya nak rujuk kitab tafsir sekejap. Mungkin ada penerangan yang lebih lanjut. Okey. Ayat ni sebenarnya perselisihan ni perselisihan ni adalah perselisihan di kalangan orang-orang kafir itu sendiri. Sebab macam ni, kalau kita tengok kan, contoh kalau macam orang kafir kan, dia kan ada puak-puak dari pecah-pecah kan. Ada kafir yang Protestan, ada ya kan ada banyak macam kan. Macam orang India pun dia ada banyak. Ada orang yang mengaku dewa dia dewa ni, kata dewa dia ni, dewa ni lah dia kan, mereka banyak kan. Mereka tu sendiri telah berselisih. Kita orang Islam senang je. Allah je. Semua orang pergi pada Allah. Tapi orang kafir tu sendiri, mereka berbeza-beza. Sebab tu patung-patung di zaman Nabi tu sampai ratusan. Kan? Itu yang kata ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Jadi jadi siapa yang betul? Tuhan yang kata dewa dia ni betul, dia kata dewa dia ni yang betul. So siapa sebenarnya yang betul? Maka Allah mengatakan Allah yang akan menghukum mereka nanti di atas petelikan mereka tu. Maka sudah pasti apa? Semua tu tak betul lah. Tapi Allah lah yang akan memberikan balasan kepada mereka nanti di hari akhirat. Apa hukuman dia? Maksudnya kau gaduh ke? Maksudnya kalau kau mengaku dewa kau betul, kau mengaku dewa kau betul, Allah Ta'ala kata apa? Allah akan bagi hukuman kepada mereka tu. Maknanya semua tu akan masuk dalam api neraka. Jadi di sini menunjukkan bahawa kan sebut rombongan, ramai-ramai kau masuk. Tak kira lah rombongan tu engkau dulu menyembah dewa A, engkau dulu kumpulan yang menyembah dewa B. Kan kita tengok kadang-kadang tempat peribadan agama kan patung dia macam-macam. Ada orang patung dia macam ni, ada orang patung dia macam ni. Jadi ayat ni bagi tahu apa? Allah lah yang akan hukum mereka tu semua. Jadi tak perlu, jadi hukuman dia apa? Itu yang pergi dengan satu rombongan. Jadi dekat rombongan tu sama je. Kan kodok gaduh dulu dalam bab ketuhanan tu, dalam Tuhan kau tu, kata maksud dia akhirnya semua pergi masuk apa? Akhirnya semua pergi masuk neraka. Okey. Jadi menceritakan tentang hukuman Allah yang akan menjadi hakim kepada mereka. Kalau kita baca dekat penutup ayat 75, ayat nombor 75, ayat last sekali lah, surah Az-Zumar, Allah Ta'ala ulang balik dia jadi hakim di hari akhirat. Sama tak macam penutup? Sama. Macam pembuka. Dekat sini kita akan jumpa Allah menjadi hakim kepada mereka di hari akhirat. Hakim tu Allah bagi hukuman lah. Tadi Allah mengatakan dekat sini. Allah kata, wa qudiya bainahum bil haqq. Allah mengatakan, lalu mereka akan dihakimi dengan adil. Walaupun dia ada berkaitan dengan malaikat. Kenapa dengan malaikat? Ingat balik isu tentang malaikat yang telah kita bincang sebelum ni. Okay. Jadi ada berkaitan dekat sini. Jadi Allah memberitahu pada dekat pembukaan, Allah lah yang akan memberi hukuman kepada orang yang berselisih, dan hukuman yang Allah beri pada penutup apa dia? Bil haqq. Dekat sini penambahan maklumat apa? Allah juga ia akan menghakimi mereka, tetapi dekat sini penambahan apa? Dengan adil, dengan benar. Semua yang masuk rombongan, semua yang dalam satu rombongan pergi masuk ke dalam neraka, kerana surah Az-Zumar kan? Walaupun kamu dulu berpegang dewa yang pelbagai, tapi kamu menuju kepada satu tempat ke dalam neraka. Kenapa mereka semua tu pergi kepada neraka? Kan? Satu rombongan tadi tu. Maka kalau kita ambil pembuka dengan penutup, Allah lah yang menghukum macam tu kepada mereka. Hukuman Allah tu macam mana? Penutup kata, bil haqq, dengan benar dan adil. Maka selesailah surah Az-Zumar.
Saya bawa satu contoh saja bagi surah Az-Zumar dan juga satu contoh bagi surah Sad. Okay. Moga-moga jelas dan boleh ikuti dengan baik, dan semakin nampak, semakin terang bahawasanya Al-Quran ini dia disusun mempunyai berkaitan antara satu ayat kepada satu ayat, kerana ia adalah perkataan Allah. Baik, saya buka soalan kalau ada tuan-tuan perempuan. Kalau ada, kalau nak buat penambahan pun dialu-alukan pada tuan-tuan perempuan. Okey, silakan. Ada tak? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tiada, insya-Allah besok kita jumpa sekali lagi. Kita akan bincangkan surah yang berikutnya. Kita akan masuk kepada surah Ghafir, surah yang ke-40, surah Ghafir, surah Fussilat. Dua ni panjang juga ni, ada dua bentuk ni. Kita cuba sasarkan 2 ataupun 3. Ghafir, Fussilat dan Asy-Syura. Asy-Syura. Okay, kita tengok 2 surah ni. Sekejap ya. Ghafir juzuk 24, surah Fussilat juzuk yang ke-24 juga, surah Syura dan juzuk yang ke-25. InsyaAllah besok kita belajar sekurang-kurangnya 3 surah. Semoga Allah memperkenan hajat kita untuk kita mempelajari 3 pembukaan dan penutupan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya mohon ampunan maaf atas kekurangan dan kelemahan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.